Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi dapat bersiaran bersama-sama dalam sesi kuliah takmir dari Surau Nurul Islamiyah Taman Setia Balakong. Diharapkan kepada tuan-tuan agar sama-samalah kita perbanyakkan bersabar dan bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas musibah COVID-19. Ya Allah, turunkan kepada kita dan sama-samalah kita mengambil iktibar daripada musibah tersebut dengan memperbanyakkan doa dan memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doalah semoga Allah angkatkan kembali wabak ini dan insya-Allah kita akan dapat menjalani kehidupan kita seharian dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan seperti sedia kala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita dalam kitab halal dan haram dalam Islam, khususnya bab berburu. Jadi kalau kita lihat zaman dahulu, kebanyakan golongan Arab dan umat yang lain di dunia ini bergantung hidup kepada berburu. Kerana apa? Kerana berburu itu binatang yang ditangkap melalui perburuan itu adalah untuk dimakan dagingnya. Dalam hal ini maafkan saya. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan satu garis panduan agar perburuan yang dilakukan oleh manusia itu ianya menjadi halal dagingnya. Ya. Kerana apa? Kerana pada binatang-binatang perburuan itu seperti mana rusa, seperti mana kijang, pelanduk, unggas-unggas, semuanya dagingnya sedap-sedap belaka. Ya. Kalau kita lihat daging rusa tuan-tuan, rusa liar, ya, rusa yang ada dalam hutan itu sedap dagingnya dan nilainya mahal. Ya. Nilainya mahal. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibenarkan berburu? Islam membenarkan berburu dan menghalalkan daging binatang buruan ini kerana sukar untuk menawannya. Kerana sukar untuk menangkapnya. Sebab apa? Sebab ia liar di dalam hutan. Tidak sama seperti mana lembu, tidak sama seperti mana kambing, kerbau, unta. Ianya binatang jinak, binatang yang dipelihara. Manakala binatang-binatang yang liar
di dalam hutan itu yang sukar untuk ditangkap, maka dibenarkan kepada kita dengan cara berburu. Dengan cara berburu. Maka dengan sebab itu tidak disyaratkan pada penyembelihannya. Jadi binatang yang diburu tadi, yang masukkan binatang perburuan itu, tidak disyaratkan penyembelihan ke atasnya. Maksudnya penyembelihan itu ialah memotong urat di lehernya, urat merih, urat kerongkong, urat saraf berada kanan dan kiri pada leher binatang itu. Jadi binatang ini tidak disyaratkan penyembelihan seperti yang disyaratkan pada binatang jinak. Kalau binatang jinak, binatang peliharaan, lembu, kerbau, kambing, unta dan sebagainya itu, syarat penyembelihannya mestilah di leher. Manakala bagi binatang perburuan ini, untuk menyembelihnya bukanlah disyaratkan di leher. Kalaulah binatang itu mudah misal kata kita panah dia, maka dia tumbang, mudah untuk kita sembelih di leher, tidak jadi masalah. Sekiranya ianya sukar. Maksud saya tadi, sekiranya sukar untuk disembelih, maka syarat penyembelihan itu tidak berlaku kepada binatang yang diburu itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi syarat-syarat perburuan. Syarat-syarat ini perkara-perkara yang berkaitan dengan pemburu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan binatang perburuan ini dalam surah Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut. Yakni kemudahan Allah SWT sediakan kepada umat manusia. Disediakan di dalam laut banyak jenis binatang yang boleh dimakan, yang boleh diburu, yang boleh ditangkap. Kemudian juga di daratan, banyak binatang-binatang yang boleh dijadikan makanan. Bagi kita orang Islam ialah binatang-binatang yang halal untuk dimakan, dibolehkan untuk kita memburu. Baik, perkara yang berkaitan dengan pemburu, yang pertama, adapun pemburu atau yang hendak memburu di darat. Ini pemburu atau yang hendak memburu, yakni pemburulah. Maka syaratnya ke atas mereka sama seperti orang yang hendak menyembelih binatang, iaitu dia hendaklah seorang pemburu Muslim. Yang pertama, syaratnya mestilah pemburu Muslim atau dari golongan ahli kitab. Barulah boleh dihalalkan kepada kita daging binatang perburuan itu. Di antara petunjuk yang diajar oleh Islam kepada pemburu ialah hendaklah seorang yang tidak akan menganiaya binatang buruannya. Pemburu tadi mestilah bukan orang yang akan menganiayai binatang itu. Dia berburu bukan kerana untuk menganiayai binatang itu. Dia berburu kerana untuk mendapatkan hasil untuk dijadikan makanan. Daging-daging dari binatang yang diburunya itu untuk dijadikan makanan kepada mereka. Jadi orang yang menganiayai binatang itu, dia buru untuk menganiayai binatang itu dengan mencabut nyawa tanpa tujuan.
saja-saja, ya, masuk memburu binatang saja-saja untuk menembak, dibiarkan binatang itu mati, ya, dibiarkan rusa itu mati, dibiarkan kambing pelanduk itu mati, maka ini tidak dikatakan untuk mengambil manfaat dagingnya. Jadi kalaulah perbuatan sedemikian, maka ianya berdosa. Ya, ianya berdosa. Jadi orang yang memburu binatang tadi mencabut nyawanya untuk makan hasil dagingnya, ya, dan mengambil manfaat daripadanya. Ya, daging dimakan, kemudian bululang, ya, diambil manfaat, dan tulang dan sebagainya diambil manfaat. Maka yang ni dibenarkan, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala usfuran abathan ajja ila Allahi yawmal qiyamah yaqulu ya Rabbi inna fulanan qatalani abathan walam yaqtulni manfa'atan." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Maksudnya, barang siapa yang membunuh seekor burung pipit dengan sia-sia, ya, seseorang yang memburu ataupun membunuh burung pipit ataupun unggas dengan sia-sia, maknanya dia panah burung tadi bukan kerana nak makan dagingnya, kerana nak seronok-seronok, ya. Kelak di hari akhirat, ni balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat, burung itu akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat nanti dengan berkata, burung ni yang ditembak mati tadi, yang dipanah mati tadi tanpa mengambil dagingnya untuk dimakan, dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Katanya, burung tadi berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, si fulan itu membunuhku dengan sia-sia. Dia ni, ya Allah, ya, si fulan ni telah membunuhku dan tidak mengambil manfaat daripadaku." Ya? Dan tidak membunuhku untuk mengambil manfaat daripadaku. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ya, si fulan ni telah bunuhku dan tidak mengambil manfaat daripada tubuh badanku. Ini tuan-tuan. Jadi kalaulah kita memburu, ya, kerana suka-suka, kerana seronok-seronok, kerana untuk orang kata untuk gatal tangan, sia-sia, bukan kerana untuk dimakan, untuk diambil manfaat daripadanya, kelak di hari akhirat nanti binatang-binatang yang diburu itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengaduan binatang yang diburu tersebut yang tidak diambil manfaat dagingnya akan dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan yang sempurna. Mungkin, ya, Allah benarkan kepada binatang yang diburu tanpa mengambil manfaat tadi untuk menganiayai pemburu tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu anha yaumal qiyamah." Qila ya Rasulullah, wa ma haqquha? Qala an yadhbahaha fayakulaha wa la yaqta'a ra'saha fayurma bih. Maksudnya, tidak seseorang pun yang membunuh burung ataupun unggas dan yang lebih besar daripada burung itu tanpa haknya,
Maknanya dia buru tanpa hak. Maksudnya bukan kerana nak makan dagingnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya sebab pembunuhan itu pada hari kiamat. Maka Allah tanya, sebab apa kamu bunuh burung, kamu bunuh binatang yang kamu buru itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, apa haknya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia hendaklah menyembelihnya untuk dimakan dan tidak diputuskan kepalanya dan dibuang begitu sahaja. Inilah hak yang ada pada binatang buruan tadi, yakni mestilah disembelih ataupun dimakan dagingnya. Jadi kalau saja-saja nak buru, saja-saja nak main, nak tembak biarkan mati, maka binatang tadi akan persoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim, dan beliau berkata sanadnya sahih. Ini hadis sahih. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang berkaitan dengan pemburu yang kedua, iaitu hendaklah disyaratkan pemburu itu bukanlah seorang yang berihram haji atau umrah. Ya, syarat pemburu tadi mestilah bukan orang yang dalam keadaan berihram haji ataupun umrah. Maknanya orang yang dalam pakaian ihram, tidak dibenarkan kepada dia memburu, walaupun binatang buruan tadi berada di hadapan dia. Maka dia tidak boleh kejar dan mengambil binatang itu untuk disembelih. Ya. Ini kerana seseorang Muslim yang berada dalam ihram sedang berada dalam keadaan keselamatan dan keamanan. Ya, orang yang berada ihram, dia dalam keadaan selamat, ya, dalam keadaan aman, dan dia tidak boleh berburu binatang sekalipun binatang buruan itu berada di hadapannya. Ya, tak boleh dia nak memburu, ya, walaupun binatang itu berada dekat dengan dia, hampir dengan dia. Ya, sebagai contohnya kita berada di padang Arafah. Ya, kijang lalu tuan-tuan, rusa lalu, rusa lalu ataupun unta liar lalu di hadapan kita, maka kita tidak boleh untuk menangkapnya, memburunya. Biarpun daging unta itu sedap, biarpun daging rusa itu sedap, tetapi kita ingat, kita masih lagi dalam keadaan berihram, maka tidak dibenarkan kepada kita untuk memburu. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 94, Ya ayyuhalladzina amanu liyabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kamu semasa kamu berihram. Allah Taala kata orang beriman, Allah akan uji kamu ketika kamu dalam berihram. Ya, dengan sesuatu dari binatang buruan. Ya, Allah uji dengan sesuatu binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu dan mudah terkena tikaman lembing-lembing kamu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala ketahui wujudnya siapa yang takut kepadanya semasa ia tidak melihatnya, semasa ia tidak dilihat orang. Ni walaupun kita berada seorang-seorang dalam keadaan ihram, maka kita tidak boleh
untuk menangkap, memburu dan sebagainya. Ya, walaupun kita seorang-seorang. Ya. Nah, ini ujian Allah SWT ke atas kita. Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Ya, ni Allah ingatkan kita. Ya, jangan kita membunuh binatang buruan ketika dalam kita berihram. Kita berada di padang Mina, di padang di Mina, tuan-tuan. Lalu binatang dhab di hadapan kita. Kita kata ini boleh jadikan lauk atau boleh buat balik ke Malaysia, maka kita tangkap dia, kita sembelih dia, ya. Maka jangan, tidak dibenarkan kepada kita, tuan-tuan. Lalulah binatang apapun, ingat ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berada dalam keadaan ihram haji maupun ihram umrah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Al-Maidah ayat 96, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, dan diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Ingat, ya. Ingat kita semasa pergi haji maupun umrah, ingat, ya, kita tidak boleh memburu apa jua binatang, ya, sama ada belalang ke, ya, burung ke, apa binatang sekalipun yang ada depan kita, biarkan. Ya, biarkan ia hidup, ya. Jangan kita matikan binatang tersebut. Ya, kecuali dengan tidak sengaja. Ya, maksudnya tidak sengajalah, tuan-tuan, ya. Tak ingat dia berada dalam keadaan ihram. Maka yang ni lain babnya. Firman Allah lagi dalam surah Al-Maidah ayat 1, ghaira muhilli saydi wa antum hurum. Tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Banyak ayat Al-Quran menyebutkan kepada kita tidak membenarkan kita melakukan perburuan ketika kita dalam berihram. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulannya dalam mukadimah bab perburuan ini, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kemudahan kepada kita yang berupa binatang darat dan binatang laut untuk kita mengambil manfaat dagingnya. Bagi binatang darat yang sukar untuk ditangkap, agama Islam membenarkan kepada kita untuk melakukan perburuan ke atas binatang tersebut untuk dimakan dagingnya. Ya, perlu diingatkan perburuan itu adalah untuk dimakan dagingnya, bukan hanya untuk menganiayai binatang tersebut. Ya, dengan cara melembing, dengan cara menembak, dengan cara melontar. Itu kaedah perburuan. Jadi binatang perburuan ini tidak disyaratkan menyembelih di lehernya. Mana saja tempat yang kena, yang boleh menyebabkan dia mati, maka itu dikira sembelih, ya, walaupun tidak pada lehernya. Kalaulah mudah untuk disembelih, maka sembelihlah di leher binatang itu. Yang kedua, syarat penyembelihan itu mestilah orang Muslim, orang Islam, ataupun orang Yahudi, orang yang ahli kitab, bukan Yahudi, orang ahli kitab. Ahli kitab ni, tuan-tuan, nak dapat sekarang ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab orang ahli kitab ni ialah orang yang berpegang betul-betul dengan kitab Taurat, ya. Orang yang betul-betul berpegang dengan kitab Zabur. Orang yang betul-betul berpegang dengan kitab Injil. Sekarang ni tidak ada lagi dah, ya, kitab-kitab tersebut
telah diubah suai mengikut fahaman akal mereka, ya, bukan yang asal lagi. Baik, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, yakni syarat pemburu tadi bukanlah seorang yang berihram haji. Maka orang yang berihram haji dan umrah diharamkan kepada mereka untuk melakukan perburuan. Baik, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab berburu ini dalam sesi kuliah yang akan datang, yakni perkara berkaitan dengan binatang buruan, ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan binatang buruan dan juga alat yang digunakan untuk pemburuan ataupun alat yang digunakan untuk berburu. Baik, tuan-tuan dan puan Allah SWT, sekadar itulah untuk tazkirah ringkas pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang dalam tajuk yang saya telah sebutkan tadi sebagai sambungan dalam bab berburu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahatan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.